Didik TV KPM. Okey, seterusnya kita akan sambung sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan kaedah SMART. Okey, tadi kita dah belajar tentang kaedah unit atau kaedah kuantiti. Sekarang kita pergi kepada kaedah SMART. Okey, kaedah SMART ni nama pun SMART. Bila SMART maksudnya dia adalah satu pengiraan yang smart, yang bijak. Okey, bagaimana untuk kita mengira anggaran kos supaya anggaran kos yang kita kira adalah anggaran kos yang tepat, Sean. Okey. Itu sangat-sangat penting, Sean. Ya. Kalau tidak tepat, maka akan berlakulah kenaikan kos-kos yang tanpa kita sedar. Okey, tanpa kita sedar menyebabkan harga jualan yang ingin kita jual kepada pelanggan pun semakin meningkat. Ya. Okey, kalau kita lihat yang pertama, S yang pertama adalah specify. Specify itu maksud dia adalah tujuan projek kita, Sean. Okey, tujuan. Apakah tujuan projek kita? Nanti saya akan terangkan apakah tujuan projek kita ni. Okey. Macam Sean tahu kita nak buat dulang hantaran perkahwinan. Okey. Tapi mesti ada tujuan dia. Untuk apa kita buat? Itu semua bergantung kepada pelanggan kita yang orang kata dia kehendaki apa yang dia hendak. Okey, apa tujuan dia? Okey, M adalah measurable. Measurable ni, dalam measurable ni banyak pengiraan yang perlu kita buat, Sean. Ya. Okey, dalam ni nanti saya akan terangkan kita ada kos bahan dan alatan, kita ada kos upah dan juga kita ada kos overhead. Nanti saya akan ajar bagaimana untuk kita mengira kos-kos ni. Nanti murid-murid sabar dulu, nanti saya akan ajar. Okey, berkaitan dengan A. A adalah attainable. Attainable adalah apa yang boleh kita capai, Sean. Okey. Daripada apa yang kita buat ni, apa yang kita capai. Biasanya apa yang kita capai adalah kita nak dapatkan keuntungan. Ya. Daripada apa yang kita buat, kita dah bersusah payah buat dulang hantaran ni sebanyak 100 unit, kita mesti nak dapatkan keuntungan daripada apa yang telah kita hasilkan, Sean. So, A itu adalah attainable. Apa yang ingin kita dapatkan. Okey, iaitu keuntungan kita. Okey, R adalah realistik. Okey, realistik itu bermaksud ia mestilah sesuai dengan kehendak pengguna ataupun kehendak pelanggan kita. Tak perlu kita buat satu produk tersebut tidak mengikut kepada kehendak pelanggan. Okey, nanti pengurus akan berbincang dengan pelanggan untuk pengurus perlu mendapatkan apakah kehendak pelanggan. Nak gunakan bahan apa? Nak gunakan alatan apa yang sesuai untuk kita hasilkan produk kita ini. Dan T yang terakhir adalah time bond. Time bond tu adalah masa dan sumber kewangan mestilah mencukupi, Sean. Okey, mestilah mencukupi. Kenapa dia perlu cukup? Sebab masa untuk kita hasilkan produk ni katakanlah sebanyak 3 hari. Diberikan masa sebanyak 3 hari. Yeah. Kita perlu selesaikan produk ini dalam masa 3 hari. Kalau katalah kita tidak berjaya menyelesaikan produk ini dalam masa 3 hari, ini akan menyebabkan kos terutamanya kos upah akan meningkat. Ini akan menyebabkan sumber kewangan kita daripada mencukupi menjadi tidak mencukupi. Yang itu yang kita nak kena lihat sebagai seorang pengurus dan sebagai seorang orang kata yang terlibat dalam organisasi ini, dalam membina produk ini, perlu faham dan perlu kenal apa yang perlu mereka capai untuk projek ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada specify tadi. Okey, macam saya cakap tadi, apakah tujuan dia? Okey, sebenarnya pelanggan telah berjumpa dengan pengurus dan sebagainya untuk membuat dulang hantaran perkahwinan, Sean, ataupun pertunangan. Tetapi dulang perkahwinan ini ataupun dulang pertunangan ini dia nak gunakan sebagai sewaan. Maksudnya dia beli daripada kita yang sebagai pereka bentuk ni dan kemudian dia nak sewakan kepada pelanggan yang lain. Untuk tujuan majlis perkahwinan ataupun majlis pertunangan. Okey? Kuantiti yang diperlukan oleh pelanggan adalah sebanyak 100 unit. Dan sasaran oleh pelanggan untuk digunakan dulang ini adalah untuk oleh bakal-bakal pengantin lah. Bakal-bakal pengantin akan menyewa dulang ini. Berapa kadar sewaan, kita tak perlu ambil tahu. Sebab itu adalah berdasarkan kepada pelanggan kita. Berapa dia nak sewa, itu terpulang kepada dia. Tetapi dia perlu mengetahui berapakah kos jualan, kos yang kita nak jual kepada dia. Dia kena tahu berapakah kos dan apakah barangan yang perlu kita gunakan untuk kita siapkan dulang hantaran kita ni. Itulah apa yang perlu ada pada specify ataupun tujuan dia. Okey, itu secara asas dia. Kita pergi kepada measurable. Ini yang saya cakap tadi. Pada measurable, kita perlu ada yang pertama adalah kos bahan dan alatan. Yang kedua, kita perlu ada kos upah dan yang ketiga kita perlu ada kos overhead. Ketiga-tiga kos ini apabila kita tambahkan ketiga-tiga kos ini, dia akan menjadi jumlah kos modal. Okey, dia akan menjadi jumlah kos modal. Yang ini kita nak tahu apakah kos-kos yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan untuk kita menyiapkan dulang hantaran ini. Okey.
Okey, kita pergi kepada kos bahan dan alatan. Okey, kita lihat kepada kos bahan dan alatan. Ini adalah contoh bahan-bahan dan alatan yang kita gunakan untuk menyiapkan dulang hantaran kita. Okey, berapa kuantiti yang perlu kita ada, barangan dan juga alatan tersebut ada dinyatakan di sana. Dan berapakah kos seunit? Senang saja. Untuk mencari jumlah, kita darabkan saja kuantiti dan juga kos seunit. Dapatlah jumlah bagi kos alatan dan juga kos bahan tersebut. Dan kemudian kita totalkan ke 99 bahan dan alatan itu untuk kita mendapatkan satu jumlah yang besar tentang kos bahan dan juga alatan. Kalau kita lihat nombor 1, iaitu kita ada papan pellet 16 mm kali dengan 3 inci kali dengan 58 inci. Kuantitinya 150. Okey, produk yang ingin kita hasilkan adalah sebanyak 100 produk saja, 1 unit. Tapi kenapa dia 150? Sebab kayu ini ataupun papan pellet ini tidak cukup panjang. Untuk satu tu kita hasilkan keseluruhan produk tersebut. Tak cukup. Untuk satu produk, satu unit tak cukup. So kita memerlukan 1,5 dan sebagainya. Sebab tu ada 150 kuantiti. Baik. Okey, lepas tu kita perlukan rumput tiruan, kita memerlukan kertas las, kita memerlukan cat penyembuh. Okey, cat penyembuh, kita gunakan cat penyembuh, kita panggil dia cat penyembuh liker. Liker ni sejenis cecair penjernih. Ya. Okey, sebab untuk kayu papan pellet yang kita gunakan ini, papan pellet ini adalah daripada kayu pine. Kayu pine ini adalah kayu yang mempunyai ira-ira kayu yang cantik. Bila dia ada ira kayu yang cantik, kalau kata kita guna cat penyembuh yang biasa, contohnya berwarna pink, warna biru dan sebagainya, dia akan menenggelamkan ira kayu ni tadi. Sebab itu kita memerlukan cat penyembuh jenis liker ataupun cecair penjernih supaya dia nampak lebih eksklusif, nampak lebih cantik dan nampak ira-ira kayu tu dan akan menaikkan orang kata nilai estetika produk tersebut. Yang itu secara total je. So, kita lihat kepada jumlah. Jumlah dia adalah RM891. Itu adalah jumlah untuk kos bahan dan alatan bagi 100 unit dulang hantaran ini. Okey. Okey, itu secara umum dia. Okey, kita pergi pula kepada kos upah. Okey, senang je. Kos upah maksudnya kita bayar kepada pekerja. Apa yang kita bayar kepada pekerja dikira sebagai kos upah. Contohnya, bilangan pekerja. Untuk produk ini, kita akan bangunkan seramai 5 orang pekerja diperlukan. 5 orang pekerja didarabkan dengan masa. Satu hari mereka bekerja berapa lama? Kalau kata mereka bekerja selama 8 jam, so kita darabkan dengan 8 jam dan kemudian kita kira juga kadar upah sejam. Jika 1 jam mereka dibayar RM5, kita darabkan dengan RM5 dan kemudian kita darabkan juga dengan bilangan hari. Berapakah bilangan hari yang diperlukan untuk menyiapkan menyiapkan dulang hantaran ini? So, secara asas dia, bilangan hari yang kita perlukan adalah sebanyak 3 hari. So, kita kira 5 bilangan pekerja, darab dengan 8 jam tempoh bekerja sehari, darab dengan RM5, maksudnya kadar sejam dibayar RM5 dan kemudian didarabkan dengan 3 hari. 3 hari itu adalah 3 hari bekerja. Okey. Secara totalnya kita dapat RM600. Itu adalah kos upah yang perlu kita keluarkan untuk membayar kepada pekerja dalam menghasilkan 100 unit dulang hantaran. Itu secara jelas. Okey, jelas, Sean? Jelas juga. Jelas. Okey. Berkaitan dengan kos overhead, satu lagi kos yang sangat-sangat penting dan jangan tertinggal kos overhead ni. Kos overhead adalah kos-kos selain daripada kos bahan, alatan dan kos upah. Selain daripada itu, contohnya untuk dulang hantaran ini kita menggunakan elektrik. Kita buat produk kita ini di bengkel dan sebagainya, kita memerlukan elektrik. Kita memerlukan kipas, kita memerlukan lampu dan sebagainya. So ia dikira sebagai bil elektrik. Kita perlu bayar bil elektrik sebanyak RM30 untuk 3 hari. 3 hari bekerja lah untuk kita siapkan produk ni. Bil air untuk kita cuci tangan selepas kita selesai menjalankan, kita gergaji produk kita dan sebagainya. Kita perlu cuci tangan, bersihkan apa yang sepatutnya dan sebagainya. Ia memerlukan kos. Dia memerlukan kos iaitu RM10. Seterusnya adalah bil telefon. Kita call pembekal dan sebagainya. Okey, kita telefon pembekal. Ia juga melibatkan kos. Kita ambil RM5. Dan yang terakhir iaitu bil pengangkutan. Bil pengangkutan contohnya kita ada bil duit minyak dan sebagainya, duit petrol, kita ada juga bil tol dan sebagainya, itu dikira sebagai bil pengangkutan sebanyak RM30. Maka dengan itu kita tambahkan ke empat bil ini tadi dan kita akan dapat jumlah kos overhead kita adalah sebanyak RM75. Okey, itu untuk kos overhead. Maka kita dah kira tiga-tiga kos.
kos bahan dan alatan, kos upah dan juga kos overhead. Kita kira tiga-tiga. Sekarang apa perlu kita buat? Kita perlu cari jumlah kos modal. Berapa kos yang kita dah keluarkan untuk hasilkan 100 unit durang hantaran ni? Sekarang kita nak kira. Senang saja. Kita tambahkan kos bahan dan alatan, tambah dengan kos upah yang kita dah bayar kepada pekerja tadi, dan kita tambahkan dengan kos overhead. Okey, kos overhead bil-bil tadi. Okey, kita akan dapat RM891 ditambahkan dengan RM600 dan ditambahkan dengan RM75. Maka secara totalnya jumlah kos modal untuk menghasilkan durang hantaran ini sebanyak 100 unit adalah RM1566. Okey, itu secara jumlah total. Sean. Okey, ada apa nak tanya setakat ni, Sean? Rasanya faham, Ego. Faham. Okey. Okey, sekarang kita nak cari pula, tadi 100 unit. Sekarang kita nak cari pula kos bagi seunit. Satu unit. Tadi kos untuk 100 unit. 1,566 untuk 100 unit. Sekarang kita nak cari pula untuk satu unit. Apa perlu kita buat? Senang sahaja. Kita hanya perlu bahagikan jumlah kos modal, bahagikan dengan 100. Sebab 100 unit. Kalau 200 unit yang ingin kita hasilkan, kita bahagikan dengan 200. Tapi sebab untuk produk ini, pelanggan perlukan 100 unit, maka kita bahagikan dengan 100 unit. Kita akan dapat untuk satu dulang hantaran perkahwinan ini, kos dia adalah RM15.66. Okey. Untuk satu. Sekarang kita dah dapat untuk satu. Okey. Sekarang semua pasti akan tertanya-tanya, berapa kita nak jual kepada pelanggan kita? Pelanggan nak 100 unit, betul tak? Tapi kita nak jual satu dulang hantaran ni berapa kepada pelanggan kita? Kita mesti meletakkan keuntungan dalam tu. Betul tak? Tak ada orang jual satu produk tak ada keuntungan dan sebagainya. Kita perlu masukkan keuntungan supaya pelanggan tu faham. Okey, kita perlu ambil keuntungan daripada produk yang kita jual tersebut. Dan pelanggan juga orang kata dia boleh sewakan dengan kadar yang lebih sesuai kepada pelanggan-pelanggan yang lain, pelanggan-pelanggan dia lah. Okey, untuk kos jualan senang sahaja. Okey, harga jualan bagi produk ini adalah jumlah kos modal itu tadi untuk seunit adalah RM15.66. Kita tambahkan juga dengan 100% keuntungan. 100% keuntungan daripada seunit tadi, kita akan dapat juga RM15.66. So secara totalnya, kita tambahkan RM15.66 tambah dengan RM15.66 disebabkan oleh 100% keuntungan kita ambil, kita akan dapat kos jualan yang ingin kita jual kepada pelanggan kita adalah sebanyak RM31.32. Dan inilah yang pengurus perlu berjumpa dengan pelanggan untuk menerangkan kos-kos ini tadi dan berapakah kos jualan untuk satu produk kepada pelanggan dia supaya pelanggan dia sama ada bersetuju atau tidak untuk meneruskan projek ini. Itu secara umum dia. Apa yang perlu kita buat dalam pengiraan kos dia. Kita sambung untuk kaedah SMART. Ada lagi attainable, realistic dan time bound. Untuk attainable tadi saya dah nyatakan bahawa apa yang boleh kita capai, Sean. Apa yang boleh kita capai? Semua orang nakkan keuntungan. Nakkan keuntungan. Tadi kita ambil kadar keuntungan adalah sebanyak 100%. Kita ambil kadar keuntungan sebanyak 100%. So, kita ambil semula kos jualan yang kita dah jual tadi, RM31.32. Tolakkan semula dengan kos modal bagi seunit, iaitu RM15.66. Kita akan dapat 100% keuntungan, iaitu RM15.66 untuk satu unit dulang hantaran ini. So, okey tak, Sean? Sean rasa okey? Saya rasa sangat okey, Ego. Sangat okey. Boleh tak kalau kata kita letak lebih daripada 100% kadar keuntungan? Saya rasa boleh juga kan, Ego? Boleh juga. Nanti kita kena bincang dengan pelanggan kita sama ada kita perlu boleh ke tak. Sesuaikan. Mestilah berpatutan. Kat situ pergi pula kepada realistik. Dekat sinilah kita akan lihat sama ada kadar keuntungan yang kita ambil iaitu 100% adalah harga yang berpatutan atau tidak. Yang sesuai tak kita jual kepada pelanggan kita. Adakah ia membebankan? Adakah ia sesuai dengan produk yang kita hasilkan dan sebagainya? Itu perlu kita berikan pertimbangan. Sebab itu saya kata kaedah SMART ini lebih baik daripada kaedah unit ataupun kaedah quantity, Sean. Okey. Dan last sekali yang terakhir adalah time bond. Untuk time bond macam saya beritahu tadi adalah tempoh masa dan sumber kewangan mestilah mencukupi untuk memastikan produk kita ini perlu disiapkan dalam masa 3 hari saja, Sean. Kalau kata jadi produk kita ni tiba-tiba terambil masa yang lebih iaitu 4 hari, 5 hari dan sebagainya.
Apabila berlaku itu, dia akan menyebabkan pengiraan kos kita akan jadi lain dan kos kita akan bertambah. Apabila kos kita bertambah, jualan kita kepada pelanggan kita yang pada asalnya adalah RM31.32 akan menjadi secara asasnya akan meningkat. Apabila meningkat, bagi saya perbincangan awal telah dilakukan bersama dengan pelanggan, ia akan memberi rasa kurang puas hati kepada pelanggan tersebut. Kenapa harga boleh meningkat? Sedangkan kesilapan daripada kita sebab kita tidak meletakkan tempoh masa yang sesuai untuk kita siapkan produk kita ni. Kita jangka 3 hari, rupanya perlu disiapkan dalam masa 5 hari dan sebagainya. Jadi, apabila 5 hari, dia memerlukan kos upah yang lebih tinggi, Sean. Jadi, cikgu, macam mana kita nak anggarkan masa yang sesuai untuk kita menghabiskan satu projek ataupun produk? Satu projek. Okey, sewaktu sebelum kita hasilkan kita punya produk, Sean, kita dah buat dia punya mock-up ataupun kita dah buat dia punya model. Kita ada pembangun mock-up dan pembangun model. Sewaktu kita bangunkan dia punya model, iaitu sama ada model separa berfungsi ataupun model berfungsi sepenuhnya, kita dah boleh kenal pasti masa yang sesuai untuk siapkan satu unit. Dekat situ kita dah dapat nilai. Contohnya kita boleh siapkan dalam satu unit ni dalam masa 20 minit katakan. Dah boleh siap satu unit. So kita boleh anggarkan daripada situ berapa bilangan pekerja yang sesuai untuk kita siapkan dalam masa 3 hari dan berapa jam yang sesuai untuk dia bekerja dalam masa sehari dan berapa hari yang sesuai untuk disiapkan produk tersebut. So secara anggaran dia kita ambil tadi 3 hari sahaja. Itu secara asas dia bagaimana untuk kita mengira kaedah SMART. Nampak tak beza? Kaedah unit lebih mudah, lebih ringkas. Manakala kaedah SMART kalau kita perhatikan dia nampak lebih menyeluruh. Keseluruhannya dikira. Dan apa yang penting, kaedah SMART ini adalah lebih baik berbanding dengan kaedah unit ataupun kaedah kuantiti. Boleh, Sean, dekat situ? Boleh. Secara asasnya apa yang saya cakap tadi boleh faham? Boleh, Go. Saya harap semua murid-murid juga dapat faham. Kalau Sean boleh faham, saya yakin anak-anak murid kita yang dah belajar RBT mesti boleh faham apa yang telah saya sampaikan pada hari ini. Kita pergi kepada soalan pengukuhan, Sean. Sean kata tadi Sean dah faham. Faham, Ego. So, bila Sean dah faham, mestinya Sean mesti tahu bagaimana nak kira. Kita lihat kepada soalan pertama. Di depan Sean, dekat dalam borang tu, saya dah siapkan dia punya tempat untuk Sean kira. Sean ada pensel, ada pemadam, Sean boleh kira dekat situ. Untuk soalan 1, Sean, kos bahan dan alatan adalah sebanyak RM200. Kos bahan dan alatan adalah sebanyak RM200. Maksudnya dalam jadual tadi, Sean, kan dia ada kuantiti, ada bahan apa, dia dah darabkan siap-siap dan dia dapat total. Sekarang ni dia dah cerita tentang total. So dia dapat total untuk kos bahan dan alatan adalah RM200. Total keseluruhan jumlah dia. Jumlah dia. Kos upah adalah sebanyak RM150. Maksudnya bilangan pekerja didarabkan dengan berapa jam dia bekerja sehari, darab dengan kadar upah sejam dan juga didarabkan dengan berapa hari telah sedia, iaitu sebanyak RM150, Syam. Dia dah dapat jumlah tau. Dia dapat jumlah keseluruhan. Sekarang kita lihat pula kepada cost overhead. Cost overhead adalah sebanyak RM50. Maksudnya segala bil dah dimasukkan dalam tu adalah sebanyak RM50. Soalan ini sebenarnya secara asalnya, Sean, dia telah diringkaskan. Dia ringkaskan, dia letak jumlah aja, Sean. Dia letak jumlah saja. Sekarang soalan dia. Berapakah jumlah kos pengeluaran bagi seunit, satu unit? Satu unit je. Satu unit. Jika produk yang akan dibina adalah sebanyak 100 unit. Maksudnya, kos-kos yang ada itu adalah sebanyak 100 unit punya kos. Berapakah kos pengeluaran bagi seunit? Jawapan yang ada kat situ, warna oranye. Dekat tangan Sean tu ada dia punya light dia tu. Oranye adalah RM4. Warna kuning adalah RM40. Dan warna hijau adalah RM400. Sean kena kira betul-betul sebab dia nak kos bagi seunit, Sean. Dia bukan nak untuk 100 unit. So hati-hati kena kira dekat situ betul-betul. Saya bagi masa Sean kira dan kemudian saya akan tunjukkan sedikit jalan pengiraan dia. Tengok Sean kira betul atau tidak. Boleh, Sean? Dan juga kepada murid-murid yang menonton sekarang di rumah, anda pun boleh cuba dan kita boleh bandingkan jawapan kita sama ada sama ataupun saya yang salah ke tak, kita akan cubalah. Kita cuba, Sean. Kat situ boleh tulis. Daripada penerangan cikgu tadi kan, untuk mendapatkan kos keseluruhan, Cikgu. Ya, betul. Adalah dengan menambahkan kos bahan dan alat, kos upah dan juga kos overhead. Di sini, macam tu saya akan letak 200 tambah dengan 150
tambah dengan 50, Okey. saya akan dapat jumlahnya adalah Alright. RM400. Okey. Tapi cikgu dah sebut dah 2-3 kali. Okey. Kita nak kos untuk 1 unit. Ya, betul. Jadi daripada sana, saya rasa berdasarkan apa yang cikgu dah ajar tadi kan. Okey. Ini RM400 adalah untuk 100 unit. Kalau macam tu, kalau nak 1 unit, saya kena bahagikan cikgu. Bahagikan. Okey. Bahagikan dengan berapa, Sean? Dengan 100 cikgu. Kenapa bahagikan dengan 100? Sebab 100 kos pembinaan ataupun kos pengeluaran. Okey. Secara keseluruhan RM400 itu adalah untuk 100 unit. Betul. Itu Betul, adalah untuk 100 unit. Okey. Sekarang kita nak cari untuk 1 unit saja. 1 unit kita bahagi 100 Ya. dan jawapan yang saya dapat Igu adalah RM4 dan RM4. Dan warna apa tu? warna oranye Igu. Warna oranye. Warna jingga, ya. So, Sean nak kunci jawapan ni atau tidak? Alamak. Kita kunci lah Igu. Okey, Sean cuba perhatikan. Ada dekat situ ada warna kuning RM40. Tapi ada juga yang RM400. So mana yang Sean rasa betul-betul yang tepat? Itulah yang paling tepat untuk seunit Sean. Ni bagi Sean ragu-ragu sikit. Okey. Saya rasa saya kekal pada jawapan saya. Kekal pada jawapan. RM4. RM4. Ya. Betul Sean Ya. pasti Pasti, sangat Okey, pasti. Sean pasti. Ya. Okey. Jika Sean dah pasti, kita cuba lihat jawapannya. Adakah betul atau tidak jawapan tersebut? Okey. Okey, jawapannya betul adalah RM4 Sean. So dengan itu, saya bahagi Sean 5 bintang. Terima kasih Igu. Okey, mantap Sean. Ya. Okey. Secara asalnya Sean dah faham bagaimana nak kira kos pengeluaran walaupun saya letak dekat situ 100 unit. Tetapi kita nak cari 1 unit. Okey. Boleh tak saya terangkan sikit lagi? Sean kat sini. Senang saja. Apabila kita ada ketiga-tiga kos, kita hanya perlu menambahkan ketiga-tiga kos. Kos bahan, kos upah, kos overhead. Kita tambahkan saja. So, kita akan buat RM200 tambahkan dengan RM150 dan kita akan tambahkan dengan RM50. Secara totalnya kita akan dapat RM400. Okey. RM400 ini adalah kos bagi 100 unit, Sean. Ya. Bagi 100 unit. Kalau murid-murid yang mana yang tak faham dan sebagainya, itu adalah untuk 400 ni adalah untuk 100 unit. Baik. Kita nak cari bagi kos pengeluaran bagi 1 unit. Okey, kos bagi seunit. 1 unit saja. Iaitu RM400. Kita bahagikan dengan 100. Kita akan dapat RM4. So RM4 adalah jawapan bagi soalan tersebut, Sean. Ya. Dekat sini murid-murid perlu berhati-hati. Okey, baca soalan betul-betul. Tengok kepada 100 unit, tengok kepada seunit. Hati-hati. Jangan nampak RM400 ada jawapan dekat situ berwarna hijau. Kamu fikir itulah jawapan yang betul. Tidak. Dia nak seunit. So, kita cari seunit. Kita perlu bagikan dengan 100 unit lagi. Dapatlah jawapannya adalah RM4. Didik TV KPM